Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil qail شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر Allahumma tammim lana bi khair. Hadirin imam yang dimuliakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Khairul Fitri, pengerusi Masjid Al-Jamal wal Kamal Bajak Song, ahli jawatankuasa masjid, para pegawai masjid, seterusnya kepada muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan sampai kepada saat dan hari ini. Orang tua-tua kata Selasa bertemu Selasa. Esok Rabu. Jadi Selasa bertemu Selasa. Kita berpuasa berada dalam Ramadan dan menikmati menu-menu menarik dalam Ramadan. Bukan menu pasal Ramadan, menu perkara yang melibatkan ibadat macam-macam yang bertemu dalam Ramadan. Sebab tu di antara salafus salih kata tidak ada nikmat yang paling besar selain kita berada dalam bulan penghulu segala bulan ni dengan menikmati berbagai-bagai juadah hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak ini. Orang total dikira senang je. Cucu tanya Tok Wan, hari ni puasa apa hari lah? Dia kira hari tu puasa mula hari apa? Selasa. Dia kira Selasa, Rabu, Khamis. 10 hari. Lepas Khamis hari apa? Jumaat, Sabtu, Ahad. 10 pula. Jadi apa? 20. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu. 30. Raya. Raya lah. Cucu nak tanya raya tu ya. Tapi Tok Wan jangan jadi puasa cucu. Lagi dekat, lagi cepat Ramadan ni berlalu, lagi kena susah hati. Kalau Tok Wan pun duk yak nak kira nak raya, tu puasa setara cucu. Orang panggil puasa prasekolah, kan? Puasa budak-budak tadika. Dia pun duk tolong kira kat cucu kak. Nampak tak? Tu belum lagi sampai sampai lagi lagu raya yang melemahkan semangat orang nak puasa menyambut Ramadan ni. Saya tak terima dah ni. Terima kad raya. Tak pernah tu. Ada lagi kad raya. Dia ingat orang duk main WhatsApp ni. Main kad raya. Dia ni tak tahu nanti. Saya tahu kadang-kadang sebelum Ramadan kad raya main. Kali ni puasa ada 3 hari, kad raya sampai. Tengok pos main tak. Buka. Tahu dah siapa hantar. Kan? Kedai perabot. Kedai perabot dia hantar. Tiap tahun dia hantar, suruh pergi beli pula. Dia cukup ingat hari raya. InsyaAllah kita akan sambung balik khulasah Nurul Yaqin. Tahniah kepada pihak pengurusan masjid.
pilih kitab untuk dijadikan sumber atau bahan tazkirah asal ni. Kalau bagi kat ustaz-ustaz pilih tajuk masing-masing, tuan-tuan akan dengar tajuk Ramadan tu lah sepanjang bulan Ramadan ni. Sebab kami pun tak tahu hak semalam cakap apa, dan tak tahu pula hak nak mai esok nak cakap apa. Jadi hak mana sedap, balon nak tu lah, kan. Jadi bila ada kitab ni payah agak nak balon ni, kan. Nak sondai pun tak boleh. Sebab apa? Kitab duduk depan, dia kena ada amanah dengan ilmu ni, kan. Tidak pakai balon ni. Tuan-tuan dengar, aku ni kata 30 hari aku duduk dengar hadis ni ya, kan. Jadi alhamdulillah kalau boleh khatam insya-Allah. Dan kata ustaz banyak hari ni dia baru muka surat 11 petang ni insya-Allah pada hari yang ke-8 dari bulan Ramadan ni. Pada muka sebelah malam petang ni, Nurul Yaqin ni salah satu kitab sirah yang menceritakan kepada kita tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cabang tentang sirah ni. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, tu pun satu cabang daripada sirah juga. Cerita pasal peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sirah ataupun khulasah ringkasan daripada kitab sirah Nurul Yaqin. Kami tak silap dulu mengaji sekolah menengah ke apa tak silap Nurul Yaqin ni, dan dijadikan juga satu teks usrah. Yang bila usrah ni salah satunya sirah, akan dipilih kitab Nurul Yaqin ni lah untuk dijadikan bahan usrah ni, kan. Kemudiannya ada ulama-ulama karang lagi kitab, dia ambil fiqh sirah. Contohnya dikarang oleh almarhum Al-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti. Itu fiqh sirah. Macam mana kita nak faham daripada sirah tu, apa kepahaman yang kita boleh ambil daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ada orang cuma cerita saja, cerita Nabi daripada kecil, kemudiannya dibangkitkan menjadi rasul, kemudiannya perjalanan Nabi selama beberapa puluh tahun menyampaikan dakwah apa semua, cerita aja. Tapi ada ulama daripada sirah tu dia ambil satu kepahaman, dia panggil fiqh sirah. Apa kita nak faham yang kita boleh ambil pengajaran daripada sirah ni. Macam baru ni kita setahun dah ni kita ditimpa dengan pandemik COVID-19. Ada orang karang kitab fiqh tentang pandemik COVID-19. Apa yang kita nak sentuh tentang pandemik ni? Daripada sudut amalannya, daripada sudut ibadatnya, daripada sudut pengurusan jenazahnya, daripada sudut makan kenurinya, daripada sudut ni apa semua lah ni bergaduh nak balik kampung tak boleh, nak raya di mana lah, nak cucu duk teringat tu apa semua. Tu dibicarakan. Baru ni banjir di Terengganu, Kelantan. Ada satu universiti tak silap USIM buat keluar satu buku fiqh banjir. Masa banjir ni apa fiqh yang kita nak sentuh? Di antara disentuh situ, orang bila timpa banjir, kan, rumah dia air tengah duk naik pula time maghrib macam tu. Dia boleh tinggal dak maghrib tu buat jamak kali dengan isya untuk menyelamatkan barang-barang dah. Entah. Tu fiqh banjir. Kita tahu lah banjir, kuah banjir mama. Tu roti canai. Ada orang fake mesin basuh. Mesin basuh, lepas kaji setiap mesin basuh keluaran syarikat mana. Adakah menempati syariah ataupun tak? Kalau dicampur dalam satu mesin tu dengan pakaian yang bernajis, yang mutanajis dengan yang elok, adakah selagi semua tu nak jadi mutanajis ataupun jadi bersih? Kaji ni satu-satu mesin basuh, air dia berapa kali masuk, keluar kok mana apa semua dia kaji. Tu dia panggil fake. Ni kita ni ambil daripada sini ni insya-Allah. Selain daripada kita belajar sirah ni, nak ambil fake apa yang kita faham daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Yang ke-11, menjadi hakim di antara Quraisy dalam isu peletakan batu Hajarul Aswad.
Saya baca Melayu noh. Ketika baginda berusia 35 tahun, bermakna sebelum dilantik menjadi Rasul, Quraisy meruntuhkan Kaabah dan memperbaharui binaannya. Ada kata kerana banjir kilat. Runtuh ni kerana banjir kilat. Dalam sejarah ada dekat 12 kali Kaabah ni runtuh. Sama ada kerana banjir ataupun peperangan. Sebelum imam mazhab yang 4, terutama zaman Imam Malik, raja-raja rajin dia buat renovation. Tiap-tiap naik satu khilafah baru, depa kira nak buat renovate Kaabah. Semua nak cipta nama, kata ni Kaabah ni zaman siapa yang buat, Kaabah ni zaman siapa yang buat. Zaman Imam Malik memberi teguran kepada khalifah pada masa tu, kalau tiap-tiap naik khalifah baru nak buat binaan baru, nak buat renovation baru kepada Kaabah, Imam Malik kata satu hari orang tak akan pandang kehaibatan Kaabah ni. Orang akan ingat Kaabah ni macam rumah-rumah biasa. Siapa pun nak boleh nak ubah sesuai kepada Kaabah ni. Maka pemerintah pada masa tu mendengar teguran daripada Imam Malik rahimahullahu taala, tak jadi nak ubah sesuai Kaabah. Pernah berlaku Kaabah diruntuhkan oleh seorang yang bernama Abu Tahir Al-Jannabi. Dia bawa lari Hajarul Aswad. Abu Tahir Al-Jannabi daripada Pak Qaramitah, dia berpusat di sebelah Bahrain. Dalam satu musim haji, dia pakat himpun puak-puak dia mai buat serangan kepada Kaabah. Di musim haji, di saat orang dah keluar pada hari tarwiyah menuju ke Mina, esok tu nak masuk wukuf di Arafah, mereka buat serangan ke atas Kaabah, membunuh siapa yang ada di sekitar Kaabah, dan dicampak mayat-mayat ni masuk ke dalam telaga Zam-Zam untuk memutuskan sumber bekalan air kepada penduduk Mekah. Kemudian dia runtuhkan di bahagian pintu sampai kepada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu dia bawa keluar. Dia nak ambil Hajarul Aswad tu, nak bawa balik ke sebelah pusat pemerintahan dia dekat-dekat dengan Bahrain. Siapa dia? Abu Tahir Al-Jannabi, seorang pemimpin Syiah radikal pada masa tu. Orang dengar nama dia orang takut. Memang kejam, memang zalim semua. Orang besar Mekah mai jumpa Abu Tahir Jannabi, pujuk janganlah ambil Hajarul Aswad ni. Kami sanggup tukar dengan banyak berapa saja yang kamu mau, kami sanggup tukar bagi harta kat kamu. Hajarul Aswad jangan ambil. Yang mana api bincang tu dia bunuh lah. Dia bunuh habis. Kemudian dia bawa balik Hajarul Aswad ni ke negara dia. Lama mana orang Islam tak ada Hajarul Aswad? 22 tahun. Sampai sebelah Bahrain sana, dia buat satu Kaabah baru. Dia bubuh Hajarul Aswad di sudut macam mana kita tengok hari ini. Tak. Dengan harapan orang akan beralih daripada Mekah pergi buat haji tempat dia. Tapi orang Islam ni bukan bodoh. Kaabah tu kalau kata tak ada pun, kita sembahyang nak ngadap mana? Ngadap Kaabah tu lah. Ngadap arah tu juga. Kalau tak ada Kaabah pun, musim haji, main musim haji, haji sah ke tak? Kata tak ada Kaabah, main banjir kilat habis, tak ada Kaabah, sah tak tahu? Sah serupa tu kan? Jadi orang tak pergi ke tempat dia. Orang tetap pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan haji. Cuma tak boleh pujuk Hajarul Aswad. 22 tahun dia bawa lari. Akhirnya setelah 22 tahun, akhirnya seorang khalifah, tak silap saya nama Al-Muqtari Billah, himpun bala tentera hampir 80,000 orang pergi menuju ke arah Bahrain di sana untuk ambil balik Hajarul Aswad. Abu Tahir Jannabi ni hidup dia tengok khalifah mai dekat 80,000 orang,
Dia cuma ada 3,000 orang. Akhirnya dia serah kembali Hajarul Aswad ni kepada Khalifah Al-Muqtadir Billah. Tapi Hajarul Aswad telah pecah. Asal dia ambil lu bongkah ni, dia bagi balik tu dah pecah. Yang hasil kita duduk kucuk dia mangkuk Hajarul Aswad tu, dan tu kita pegang kepala tu, suar kepala nak kena betul-betul kucuk Hajarul Aswad ni, letak tapak tangan tu usap, tahu yang mana ada benjol-benjol yang keluar, itulah sepihan-sepihan daripada Hajarul Aswad. Kalau tuan-tuan pakai letak je muka sedap-sedap, kucuk ke hak lain kan, tak kena betul-betul kan. Nak kucuk Hajarul Aswad ni lah kemuncak orang kita pergi umrah haji, yang tu yang paling suka sekali. Nak masuk Hajar Ismail insya-Allah boleh, nak masuk kawasan Multazam insya-Allah boleh. Tapi Hajarul Aswad ni, walaupun kadang-kadang askar tu suruh buat apa, buat soh, buat barisan, kemudian masuk untuk apa, seorang-seorang untuk kucuk, tu tak jadi lah. Dia kata nak mabuk lah kenapa kan. Batu memang susah pun nilainya cukup besar, kerana Hajarul Aswad asalnya Hajarul Abyad, batu yang putih yang daripada syurga, kemudian menjadi hitam kerana hasil daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Jadi apabila runtuh Kaabah, maka orang-orang Quraisy pakat himpun balik kewangan mereka, duit-duit mereka apa semua untuk bina balik Kaabah. Dan nak bina balik ni tak cukup. Tu yang jadi kawasan lengkungan kepada Hajar Ismail. Asalnya bukan bentuknya macam tu. Jadi tuan-tuan tak usah duk rasa mengkelan pergi Kaabah, tak boleh masuk dalam Kaabah. Kerana siapa-siapa pun yang sembahyang di kawasan Hajar Ismail, bermakna dia sudah sembahyang di dalam Kaabah. Nah, kira boleh balik bajak sah ni boleh simbang besar. Aku pergi baru ni sembahyang dalam Kaabah. Ingat lekeh. Orang beritahu ikut menteri mana? Aku dalam menteri kau boleh. Masuk dalam kawasan, aku masuk dalam Kaabah sembahyang. Rupanya mayang dalam Hajar Ismail. Itu satu baru dia tak. Nombor 2 pada. Baru ni aku pergi jadi imam masjid kau. Nak Masjidil Haram lah. Aku jadi imam. Siapa kata takkan orang nak bagi kan. Tu imam main belah-belah Penang lah, dia tak aku jadi imam. Masjid Nabi aku jadi imam, Masjidil Haram aku jadi imam. Rupanya geng habis sembahyang lambat. Orang sembahyang pada hotel, tapi awal-awal apa orang ramai. Saya kita pergi geng pok-pok kita. Orang balik sembahyang lepas baru pergi. Lepas tu dia ada nak jadi imam. Kau imam Masjidil Haram tu. Walaupun orang tak lantik, aku nyeri. Kemah. Maka baginda turut serta bersama orang ramai dalam pembinaan semula Kaabah. Nabi pun pergi angkat batu-batu tu, binakan Kaabah tu semula. Baginda mengangkat batu bata bersama pembesar Quraisy dan bapa saudaranya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Maka Nabi ni memang itu sifat Nabi, gotong royong tu kita ambil fake. Dalam peperangan ke di mana pun Nabi bahagi tugas. Kau ni nak buat apa? Kau ni nak buat, dia ni bahagian apa? Bahagian nak kawal, takut musuh main. Dan ni bahagian masak, ni bahagian apa? Ni bahagian apa? Maka Nabi kata, aku pergi cari kayu api. Nabi bukan duduk dalam kemah, duduk tunggu lah. Apa buat tu? Belah ni buat ni. Siap lagi belah tu. Ali siap kan? Nabi turut serta. Malah masa mengorek Khandaq, peperangan Ahzab, musuh dah makin dekat. Hasil daripada saranan seorang sahabat yang terlibat dengan peperangan besar, Salman Al-Farisi, pernah berperang dengan Rom. Orang Mekah, orang Madinah ni dapat tak terlibat perang-perang besar. Masa tu yang duk perang besar tu Rom dengan Parsi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memang terlibat dengan perang-perang ni. Bagi saranan kepada Rasulullah, orang-orang Mekah ni dapat tak tahu taktik perang ni. Kira taktik perang apa? Korek lubang. Kalau pemain mesti terkejut kan. Mama tengok ni parit besar apa ni, perang Khandaq. Maka Rasulullah sendiri turun menggali
Parit Khandaq tu dengan para sahabat. Tuan-tuan kalau pilar ni payah dah nak tengok Khandaq tu. Kesan dia. Ada masjid lipat bina situ. Dulu dekat masjid tu ada pos-pos tentera. Kita panggil Masjid 7. Tahun 90-an masjid-masjid tu masih lagi ada. Asal Masjid 7 tu ialah pos-pos tentera. Tiap-tiap pos tu di bukit-bukit tu akan ada panglima perang situ. Para sahabat ni akan jadi ketua perang situ. Di situ ada tentera-tentera tu. Lepas kas semayang di situ sambil mengawal serangan daripada pihak Quraisy daripada Mekah. Parit tu dulu ada. Lah ni ada kesannya. Rasulullah sendiri turun sambil bernasyid dengan para sahabat, innal 'aisha 'aishal akhirah, sambil duk korek. Korek tu bulan puasa tuan-tuan. Berapa ramai para sahabat tumbang masa proses mengorek Khandaq tu. Khandaq tu parit lah. Tumbang melapak. Ada yang ikat perut dengan batu. Kita pasal 8 hari dah apa ketil batu dah korek ni ikat di perut. Mana? Tak gaduh nak kau tak nak ikat batu pun tuan. Saya lagi ketui batu ada kan. Buat. Ni ada bubuk lembut. Ada bubuk lembut lagi. Hak lambuk tak tahu nak makan nak sembat tak mana kan. Allahu akbar. Ada masjid yang 20. Lepas kata Pulau Pinang tak boleh buat 28. Tanpa silap faham statement tu. Tengok masjid Timbalan Kota Menteri pun buat 20. Wartawan ambil tak habis. Hak buat 20 pun buat 8. 9.5 pakat balik lah. Katalah tahun ni tak ada tazkirah. Buat 20. Masjid-masjid Asong ni tak terkesan norma baru kan norma lama sebab memang dia buat lepas asak lain dulu. Dia tak gaduh lah. Lepas kita ada geng lama ni pun dia tak lega tahun ni pula. Pukul 9.30 habis lah. Keluar duk simang mohon tu kan, sambil duk kena buka puasa makan tak habis jadi ada kan. Kena teh kena apa habis wal ni lega dah kan. Kita buatlah tadarus apa. Dulu dia tak buat 20 penang. Surau kami buat 20 buat tazkirah lepas maghrib. Kali itu tu imam muda mai. Dia buat lagu 9.45 baru habis. Bayang tarawih kalau 9.45 habis orang Melayu kira lambat tu. Kan. Arab kalau 9.45 habis tu kira cepat. Tu kita terkali. Kata ustaz, abang gitu tu imam mai apa jangan baca banyak baca 1-2 ayat sudah. Lepas tu rukuk gitu kan. Saya kata nak semayang 20 ni. Kalau tak mau penat senang Nombor 1 tengah hari tidur saat yang dipanggil lulah apa tu. Orang kerja ambil masa lain. Yang kedua, buka puasa jangan balun sangat. Ni balun sungguh-sungguh. Berat perut, berat mata. Nombor 3 ni petua yang orang tak nak petua. Pada siapa mayang 20 rakaat jangan tengok jam. Malam ni tuan-tuan buat tak percaya. Jangan tengok jam. Jam handset jangan tengok. Jam tangan tu tersaduk pakai terus. Nampak? Jam depan ni pelumbung ambil kain tutup. Dengar tu imam takbir. Dengar tu imam bagi salam. Lepas tu imam mangkit takbir. Tu imam bagi salam. Masa mana tengok jam? Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Baru tengok jam. Tu dah kira 12. Baru dia tak rasa penat. Ni lepas 2 rakaat tengok jam. Dia kata rakaat jadi masa 3 minit ni 5. Lepas 2 rakaat tengok jam. Lajak belah dia kata tadi 5 minit 7 pula. Dia duk ukur ni lambat. Dia rasa lambat lah nak habis. Jangan tengok jam. Mayang yang duk tengok jam. Sedap-sedap habis baru tengok jam. Tak penat lah. Serupa baca Quran. Jangan duk letak target belakang. Nak baca macam mana lipat siap lah belum lipat. Baca duk tengok. Lambat ya. Lepas tu je nak Ustaz. Bulan puasa baca Quran.
Baca satu. Nampak? Jangan baca Quran sampai penat. Jangan baca Quran sampai cemuih. Tahu cemuih? Saya tak tahu cemuih pula. Ada kawan saya orang bukan belah utara mana. Dia kata saya cemus. Kata orang belah kami tak kenal kata cemus. Cemas lah. Jangan baca Quran sampai penat. Jangan sampai baca Quran sampai cemuih. Sebab ada orang baca Quran semuka cemuih. Ada orang baca Quran semuka dia penat. Dia baca WhatsApp tak cemuih-cemuih, tak penat-penat. Baca Quran saya cemuih. Lepas tu baca Quran sampai gian. Sampai seronok, sampai manis. Sebab Quran ni surat cinta Tuhan. Orang lu kalau bercinta, makwa dia tulis surat, boh bedak siam. Pakcik-pakcik bisa terima surat tu. Sekarang kenal-kenal duduk bawah pokok nyok, orang tak kursi pelamin kan. Percaya Ustaz tak nak kenal bini saya. Kenal-kenal bawah pokok nyok tu orang kenal kan. So mak kira belakang. Apa tambah zaman law ni kena cek tuan-tuan. Nak menikah kena kenal awal. Takut apa? Takut lagi menikah sama jantina. Aku saya tu ya. Mana ada tu. Nikah 2 bulan baru tahu rupanya menikah sama-sama jenis. Tu bahaya sebab kelun ni banyak barang tiruan teman lah. Termasuk orang tiruan pun ada. Kawan ni terima surat cinta daripada apa? Makwa dah. Dia baca tak henti-henti. Pagi pergi kerja baca. Sekali main tengah hari baca. Sekali nak tidur tengah hari ambil surat baca. Nampak? Lepas duduk baca. Tak cemui. Tak jemu. Awak sekali baca tambah ayat lain. Ayat tu juga. Lepas tak cemui. Surat cinta Pak Wah dia hantar. Mara dia hantar. Kalau baca Quran sampai tahap tu, maka tak pelik lah kita dengar orang-orang dulu baca sampai berapa kali khatam dalam Ramadan. Pasal dia tak ada perasaan cemuh dan tidak ada perasaan jemu. Yang kita baca ni duk kira nak tutup awal. Pasal apa? Dia main perasaan. Jadi baca Quran ni bukan sampai penat, bukan sampai jemu. Baik, baginda pun mengangkat batu-batu bersama pembesar Quraisy dan bapa saudaranya Al-Abbas. Al-Abbas ni bapa kepada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat kecil Nabi. Yang kita kalau pergi ke Mekah, kita dok pergi ke Taif, ziarah Masjid Abdullah bin Abbas. Di antara keistimewaan Al-Abbas ni tuan-tuan, suara dia deras. Dalam perang Hunain, di saat orang Islam kena ambush, kena serang hendak, pakat lari dia. Tinggalnya orang sahabat besar bersama dengan Rasulullah, duduk jaga Rasulullah, termasuk Sayyidina Al-Abbas. Sayyidina Abbas ni adalah tempik, suara yang begitu kuat sampai berapa jauh, panggil balik orang Islam supaya patah balik, kembali ke tempat Rasulullah dalam peperangan Hunain. Baik, Quraisy bertelingkah tentang siapakah yang paling layak meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Kemudian mereka bersepakat untuk melantik seorang hakim, iaitu orang pertama yang memasuki masjid. Dah siap binaan Kaabah tu dah buat, tinggal satu benda tak boh lagi. Apa dia? Hajarul Aswad. Batu-batu syurga, batu-batu mulia kan. Qabilah banyak. Ni nak letak, nak bagi siapa letak semua nak hak nak letak. Tidak perang. Kes kecil ni boleh perang. Memang orang Arab ni kes perang ni memang nombor 1. Berebut apa-apa sikit perang. Maka ni nak elak berlakunya peperangan. Pasal tak puas hati di kalangan lepas ni, siapa yang kita nak buat, nak bagi nak selesai masalah pertelingkahan. Maka seorang orang lama ni, Ahlul Ra'yi ni di kalangan lepas ni, terlupa nama dia, bagi saranan, jadi macam ni lah. Kalau duk bertengkar sama kita, siapa yang layak nak letak Hajarul Aswad ni, sehari kita perang, bertelingkah sama-sama kita, bergaduh lah ni macam ni. Tengok saja sehari siapa yang masuk kok pintu Kaabah ni, siapa yang masuk bukan pintu Kaabah, pintu Masjidil Haram ni, sehari dia yang kita akan lantik menjadi hakim. Allah Ta'ala takdirkan yang orang yang pertama-tama masuk masjid pada hari itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tengok-tengok, Masya Allah, Al-Amin, Al-Amin, orang yang amanah ni masuk. Kan? Maka semua setuju Rasulullah akan jadi hakim. Rasulullah pun ambil rida dah, ni rida. Hampak. Kan? Kemudiannya apa? Ambil Hajarul Aswad ni letak di tengah-tengah serban ni kita kata. Kemudiannya 4 kabilah besar yang mewakili orang-orang Arab Quraisy pada masa tu, lantik seorang ketua. Mai pakat pegang bucu. Nah, dok ada 4 bucu, pakat-pakat pegang bucu tu. Kemudian bawa pi Hajarul Aswad ke tempatnya, yang akhirnya Rasulullah sendiri yang ambil dengan tangan dia, letak di tempat asal Hajarul Aswad. Semua orang redha. Fiqh apa yang kita nak ambil ni tuan-tuan? Fiqh apa dia? Fiqh kata kena ada seorang sebagai pemutus dalam masyarakat. Dalam fiqh Islam, dia ada bahagian rubuk jenayah, dia ada bahagian dipanggil fiqh kehakiman. Hakim kena ada. Hatta dalam rumah, mak ayah jadi hakim kalau berlaku pertelingkahan dengan anak-anak. Dan balik lagi beli ayam Upin Ipin tu 5 ketui, anak ada 5 orang. Kan? Ada hak kecil tak puasa, balik-balik dia tengok ayam panas, dia sapu dia dulu. Mak kata, adik ambil dah nah. Hak 4 lagi hak abang dengan kakak. Pergi buka puasa, nak lagi pula seketui. Dia pergi ambil akak dia, buh pinggan dia. Kak tu tengok hari tadi dah lah puasa sehari, duk terangi kat ayam tu, tengok boleh kat adik. Maka siapa nak mutus? Hati duk bengkak sakalah tuan-tuan. Nah, dengan ayak mata pun duk turun jatuh dalam pinggan. Berebut ni tak tahulah, lawan tarik dengan adik kan. Ayam tu memang hak dia pun. Siapa yang jadi hakim? Pak atau mak jadi hakim? Pak dia kata, tadi kan dah kata seorang seketui, adik dah ambil bahagian adik, ni hak kakak. Tak mau budak kan tahu sagi, dia musin macam gasin lagi. Mak dia pun tak boleh nak buat apa, teriak pun tak tahu apa semua kan. Leleh mak pun pergi kak besar dah kan. Itulah kak besar dah kan, malu lah kat adik lah, kata kak esok tak apa lagi. Betul apa hakiman macam tu? Timbullah masalah. Puas hati tak kak tu dengan hukum yang telah dijatuhkan oleh mak dan ayah ni. Tuan-tuan, tu dalam rumah kena ada hakim nak putus satu-satu pertelingkahan. Mak, dalam masyarakat dulu-dulu orang tak ada mahkamah, siapa dia jatuh hukum? Ketua kampung apa-apa timbul masalah pergi jumpa tu ketua. Maka orang jadi hakim ni kena ada sifat yang disebut patonah tadi ni. Sebab tu mana ada Nabi yang Allah Ta'ala lantik daripada kalangan orang tak cerdik, sedik, amanah, tabligh, patonah. Nabi boleh selesai masalah tu. Walaupun masa tu Nabi bukan jadi Rasul lagi, belum dilantik menjadi Rasul, tapi patonah kecerdikan tu ada kepada Rasulullah. Rasulullah boleh selesaikan masalah pertelingkahan tu. Orang kampung berebut ayam. Dah lah ayam itik mana ada sorak beranak. Tera lembu nak buat korban pun boleh celaru. Kan? Dia kata lembu dah. Kau ni kata lembu aku kan. Berebut ayam. Dia kata ayam ni hak saya. Kau ni kata hak dia. Kacau. Maka Tok Penghulu kata esok baru putih hukuman. Balik dulu. Ayam ni tak rumah Tok Penghulu. Jangan siapa pun buat lik. Sebab tak tahu hak siapa. Dekat senja Tok Penghulu lepas ayam tu. Lepas ayam tu. Baik. Bila lepas ayam tu, kemudian dia tangkap balik, dia simpan. Esok 2 orang hak bertelingkah tu mai. Tok Penghulu, ayam tu hak siapa? Tok Penghulu kata hak dia ni. Macam mana Tok Penghulu tahu? Semalam pergi jumpa nuju 4 belalang kan? Kan ada orang hilang zaman nuju 4 belalang kan? Belalang pergi sembunyi kebau dengan kambing. Lalas dia ambil abang pak dia, tengok layak. Maka Tok Penghulu pun bagilah hadiah macam-macam. Nak Tok Penghulu tu, Tok Ketua kampung tu, dia ikut ayam tu sebab resmi ayam dia akan tidur rumah tuan dia.
Dia pipi dia tengok, oh dia balik tidur orang betas pokok jambu kawan ni. Tak dia ni dah. Ya. Maka dia pun beristihad lah. Sebab tu istihad hakim ni, kalau satu dia betul, satu pahala. Kalau salah, satu pahala. Kalau betul, dua pahala. Tak boleh membiarkan masyarakat tanpa ada keputusan. Hatta main bola tu pun kena ada pengadil. Nak jatuh hukuman tu, baru ni pemain Kedah kena 2 orang kad merah. Sebab sentuh badan pengadil. Badan hakim. Hatta orang main takraw kan, nak tahu bola tu jatuh atas line ke tak, ada lagi orang panggil challenge. Challenge lagi, tak pakai ayat hakim tu, takut hakim silap tengok. Dia pakai Piala Dunia dulu, Maradona bubuh bola dengan tangan pun hakim tak nampak. Sampai jadi juara dunia bola, pasal apa? Tangan Tuhan dah bubuh gol. Kena ada hakim untuk putus, kalau tidak gaduh dalam padang. Walaupun hak main tu 22 orang, hakim tu seorang yang duk kawal perjalanan permainan bola sepak. Tu saya tak ada tuan-tuan. Barat ada filem Melayu kita ada gambar Siti Muslihah kan. Sebenarnya cerita tu daripada zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud lagi. Cerita mak berebut anak kan. Cerita mak berebut anak. Nah, masa zaman tak ada apa. Tak ada surat mana kan. Berebut, kau ni kata ni anak dia, kau ni kata ni anak dia. Zaman jahiliah tuan-tuan, zaman sebelum Nabi dilantik jadi Rasul, dia ada orang Arab ni, dia ada satu ilmu, dia panggil ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah ni apa? Ada orang pakar tengok betis dia boleh tahu ni kabilah mana, keturunan mana, anak siapa. Kalau dia masuk masjid, ada anak-anak ni duduk tidur, dia tengok betis, dia kata ni betis ni anak kawan tu, bukan pak dia kat tepi ni, pak dia kat sana. Tengok betis. Ada saya tanya orang Indonesia, dia kata Dayak pula Indonesia, bukan tengok betis ustaz, bau badan dia tahu ni Dayak mana. Tak ada suara apa nak. Dia tahu pak siapa. Maka berebut ni dua ni, pening hakim ni jatuh hukuman kan. Akhirnya Siti Muslihah kata dalam filem Siti Muslihah kan, lah ni senang ya nak putih siapa mak budak ni kan. Tak, budak ni tengah-tengah suruh dua-dua perempuan ni berebut. Pakat tarik, siapa kuat tarik boleh kat dia, ambil kat dia. Tiba-tiba seorang perempuan kata tak apalah, dia mai, dia teriak kat raja. Dia kata tak apalah, saya bagi anak ni kat kawan nu lah. Apa? Saya tak sanggup tengok anak saya cedera. Nu duk standby lah. Duk kira anak wrestling lah. Smackdown lah, mana dah. Tapi hak ni mak ni memang anak dia sungguh. Dia kata dia tak sanggup tengok anak saya cedera. Kalau nak ambil lah. Maka raja pun tahu inilah mak dia hak sebenar. Tu taktiknya. Dalam sejarah Islam ada seorang hakim nama Syurah Al-Qadhi ataupun Syurah Al-Kindi. Habis ke apa Ustaz? Sagi bubuk lembut sejuk. Zaman Sayyidina Umar, Syurah Al-Kindi ni bukan orang Mekah, dia orang Yaman. Satu tempat nama Kind. Orang Yaman. Sayyidina Umar beli kuda. Balik daripada beli kuda tu, tengok ada cacat di kuda ni. Jalan jadi tempang macam mana tu. Dia pun pergi jumpa arak dusun yang jual kuda tu kat dia. Dia kata ni kuda hang ada aib, ambil balik. Arak ni kata tadi saya jual elok kan. Pasal apa bagi balik saya dengan kuda hak cedera ni? Sayyidina Umar kata memang balik-balik tengok ni capek lah. Orang hak jual ni kata saya tak apa hati. Lah ni macam ni. Kita pergi cari hakim untuk putuskan hukuman. Siapa kamu nak pilih? Maka hakim yang terkenal pada masa tu, dia ni bukan sahabat tuan-tuan. Ulama tabi'in nama Syurah Al-Qadhi ataupun Syurah Al-Kindi. Maka Sayyidina Umar
Dengan Arab dusun, Arab Badawi ni pun pi jumpa Syureh. Cerita masalah lepas ni, tadi saya beli kuda ni, bawa balik tengok-tengok ada cacat apa semua. Pi nak bagi balik, tuan dia kata tak, saya jual tadi elok, mesti ni cedera tengah-tengah bawa balik tadi. Tah jatuh dalam longkang ke apa pun tak tahu. Maka Syureh tanya kepada Sayyidina Umar, kalau tuan sebagai Amirul Mukminin ni, orang nombor satu negara, dah ambil benda ni dalam keadaan elok, nak bagi balik mesti dalam keadaan elok. Kalau tuan tak boleh terima juga hukuman ni, kena bawa mai dua saksi. Dalam proses penghakiman ada kaedah disebut al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Orang yang mendakwa kena bawa mai bukti, orang yang lawan pendakwaan tu mesti bersumpah. Mana saksi? Sayyidina Umar kata ada saksi, seorang sahabat, seorang lagi anak dia sendiri, Sayyidina Hasan. Sayyidina Syureh kata, mana boleh anak jadi saksi dalam kes bapa? Mesti dia bias. Kalau benar pun hukuman tu, orang sebelah lagi tak akan puas hati. Sebab saksi tu anak tuan sendiri, walaupun tuan khalifah. Maka kes ni tutup. Tuan terimalah kuda tu. Kalau nak bagi balik pun, bagi balik dengan yang elok. Sayyidina Umar kata, aku tak nak jumpa orang putih sesingkat ini hukuman. Bos marah kah? Sebab apa? Hakim tu dia yang lantik, tapi hukuman tak masuk belah dia. Wailah, ni tuan-tuan jangan ada buat main. 24 jam. Resign, kena buang. Tapi Sayyidina Umar kata apa? Orang yang macam lah, orang yang layak untuk aku lantik jadi hakim di sebelah Kufah sana. Berangkat di sana, tolong jaga mahkamah belah sana. Lantik bagi pangkat bagi besar. Walaupun Amirul Mukminin yang kalah dalam kes tu. Zaman Sayyidina Ali berlaku juga peristiwa macam tu juga. Sayyidina Ali kehilangan baju besi dia dalam satu peperangan. Pergi satu kedai, tengok baju besi dia dijual oleh seorang kafir zimmi, yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Sayyidina Ali kata, ni baju besi saya, macam mana pula duduk di kedai, macam mana pula hang jual? Masa tu Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin. Kawan tu kata, saya tak tahu, benda ni duduk ada di kedai saya jual. Saya cuma nak tahu hak siapa ke apa semua. Tak, dia kata hak ni hak saya kenal betul-betul baju besi saya. Tuan, saya kita kasut hilang di luar tu bermain 3 malam lepas tu, tengok ada balik kasut ni. Siapa dia Pak Long mana ambil kasut aku ni? Ada di surau saya, tak mau sebut nama, dia ambil ribin merah, ikat terus kasut dia. Siapa pun tak nak duk ambil, dia pun tak ada. Orang tua lembuh paku payung lah apalah. Kita lah kasut semua keluaran sama. Keluar kita tengok celaru. Ni hak siapa lah? Dia kata kira janji kasut nah pakai. Siapa yang kamu nak lantik sebagai hakim, nak putih hukuman ni? Kafir ni yang pilih. Aku memilih Syureh Al-Qadhi. Jom pergi jumpa dah. Pergi jumpa. Sayyidina Ali pun cerita, ini baju besi saya hilang, tengok ada di kedai dah. Dia kata, ada orang main, ni hak saya tak pernah jual kat siapa-siapa. Syureh Al-Qadhi kata apa? Wahai Amirul Mukminin, ikut pendakwaan Islam mesti ada bukti, mesti ada saksi. Ada arak dua benda ni? Sayyidina Ali kata tak ada. Tapi saya cam memang baju besi ni hak saya. Maka keputusan dia kata, Syureh, baju besi tu milik kepada kafir zimmi tu, dan Amir Mukminin tak boleh tuntut apa-apa. Sebab tak ada bukti bah. Tak ada saksi bah. Keluar dia dari mahkamah. Kan? Kita tahu mahkamah. Kafir zimmi ni mai jumpa Sayyidina Ali. Wahai Amir Mukminin, aku nak masuk Islam. Sebab apa? Terpegun dengan keadilan kehakiman dalam Islam ni. Memang benar dia kata, baju besi tu aku yang jumpa. Setelah hampa habis perang Siffin tu, aku yang jumpa, aku ambil, aku pi lelong di kedai aku. Memang bukan hak aku. Maka hari ni aku masuk Islam. Sayyidina Ali kata, setelah masuk Islam, tengok keadilan Islam ni, aku hadiahkan kepada kamu baju besi itu
dan juga kenderaan aku ni aku hadiahkan kepada kamu. Tu kan. Sebab tu kata kehakiman ni cukup satu robok yang cukup penting dalam perundangan Islam. Tak boleh tinggal masyarakat duk bertelingkah tanpa ada penghakiman. Semua isteri yang duk bergaduh mesti ada hakim memutuskan sama ada mereka ni boleh teruskan rumah tangga mereka ataupun tak. Duk bertekad adik-beradik tanah lah sebagainya apa semua, mesti ada orang yang memutuskan untuk selesaikan kes mereka. Ada tuntutan nyawa, ada tuntutan harta benda, mesti ada orang nak putuskan benda tu. Sebab zaman kita lah ni lagilah kena ada benda. Zaman dulu terang orang hidup dalam keadaan warak dan tawaduk ni ataupun tuan-tuan. Dan ada hakim yang memutuskan. Yang nak cerita satu, tuan-tuan pelik tengok penghakiman ni. Sebagai lahan ni, nak tutup lah. Ceramah lama pun lepas bukan jamu ayat apa pun. Dari tadi tengkak pun rasa kerin ni. Orang tak pilih lah ayat sebetul lupa-lupa jadi rezeki. Ada orang beli tanah. Dia baru beli tanah, kemudian dia pun duk mugak lah. Orang panggil mugak. Mugak, cangkui punya cangkui kan. Orang dulu dia guna dajal. Tahu dajal? Duk korek tanah. Lah orang buat dia dajal ada mata satu, ada mata dua. Habang kat budak-budak lah dia tak tahu. Dia tahu hak dajal ada, dajal orang duk guna cangkui tanah. Kan. Korek tanah hak jenis cangkui biasa tak boleh maksud ni. Kena buat dajal tu. Mai mana dajal pun saya pun tak tahu. Tahu sedang orang panggil dajal tu. Dajal mata satu, dajal mata dua. Cukup kuat korek tanah. Dia korek tuan-tuan. Jumpa barang mah di tanah tu. Sedangkan tanah tu dia baru beli. Kalau kena kat kita nak buat macam mana? Gak-gak tuan-tuan. Siapa mengaji kita tasawuf banyak? Saya nak tanya dia dulu. Gak-gak pakcik mengaji kita tasawuf banyak. Jumpa mah tanah baru beli 2 hari. Nak buat apa dengan mah? Jawablah sepatah nak berhenti ni. Nampak apa? Tunggu lagi. Dia jawab tu. Tunggu lagi Ustaz. Mah dengan rumah lah ni. Rezeki kan. Nah. Allahumma anzil ma'idatan minas sama'. Turun dah. Rezeki langit ni. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'. Kan kita ada doa Ustaz tu sembahyang duha. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau rezekiku duduk dalam bumi, duduk dalam tanah, buat keluar. Ni buat keluar dah ni. Cantiknya duduk dah. Tu dia boleh meh duduk dalam tempayan ya Allah. Kalau dalam guri pun jadilah. Nampak? Dalam guri kira Ali Baba api ambil boleh satu peti pun boleh kaya lama. Dia jumpa dia fikir tanah baru beli, mesti ni tuan tanah hak lama simpan. Dia pun bawa mai tu pergi jumpa tuan tanah hak lama. Dia kata, tuan, tanah tuan ni ada saya jumpa mai ni. Hak tuan ni. Saya pun beli 2 hari, mana saya simpan baru orang dulu kan nak simpan mai tahu mana. Korek tanah simpan. Pi musafir, balik lagi dia carilah perdu pisang itu ni. Tak mana dia simpan barang-barang dinar emas dia, dirham perak ni. Balik cari, dia mungkin dilupa ke mana, wallahu alam. Tuan tanah hak asal dia pula kata, tanah tu dah milik kepada hang kan, hang dah beli, jadi emas tu hang lah, hang punya. Nak jumpa kata malah ni macam tu. Kawan ni pun tak mahu nak terima sebab dia baru beli 2 hari 3 hari ni. Kawan ni pula kata tak mau dah, kata dah jual dah tanah tu. Jadi tanah tu dengan segala benda atas tanah tu, pokok derian musang king ke, hak musang apa ke, apa semua hak belakang. Bukan hak aku lah. Ni dak dia tanam nyok pandan. Tanah jual kat orang. Tapi tuan hak asal tu duk pikir ke. Dia tanya minyak, ambil pun tak habang kat orang duduk kan. Dia kata kira aku tanam dulu ni kan murat. Dia kata aku tanam dulu ni. Sampai berlaku satu kes tuan-tuan, masjid orang nak berluah. Tanah masjid sebelum tu luah. Dia rajin, dia pergi tanam pokok nyok, pokok apa ni.
Nampak? Bila orang nak renovate masjid, nak peluh, dia pergi cekak pinggang pegang golok. Siapa tebang pokok nyok tu? Ni. Beritahu awak Pak Long, dah aku tanam dia lah. Dia lah Pak Long tanah atas tanah wakaf. Orang nak buat masjid, nak peluh masjid, aku tak kira lah. Kira aku tanam. Oh kacau je ni. Dah tanam. Hak dia tanam atas wakaf lah. Macam kita tanam apa pokok pisang atas apa tanah rezak kerajaan. Nak tanah rezak, lepas tu orang pergi ambil. Nak kata apa? Apa? Hak rezak mah umum ah. Kalau rezeki siapa boleh makan Nampak? Saya ada kerja ingat tanam pokok pisang rezak. Kalau bandaran nak buang-buang Tapi tengok kalau tak buang, bolehlah ambil buah. Kadang duk partilah tuan-tuan, pokok tu duk turun, ambil kayu. Ambil kayu lah, tahan. Okey. Kali tu jiran tegur, "Ustaz, pisang hak tahan tu ambil dah kah?" Kata awak, saya tengok pokok tu tegak elok ah. Saya pun pergi tengok. Oh, sungguh pada buah tak ada dah. Nampak tak? Buah tak ada lah. Tandan dia sapu. Satu sikat boleh taruh kat aku. Saya ambil pokok tegak balik. Kan? Tak apalah rezeki dah. Rezeki dah. Takut-takut lagi dia pergi jual orang jual pisang goreng kan. Kita buat pergi beli tentu. Kan tak tahu. Baik. Jadi kes jadi macam mana? Tak selesai. Tak ada siapa mau terima emas tu. Bawa pergi kepada qadi, kepada hakim. Saya tak, hakim gelak, senyum. Apa? Tak pernah jumpa orang tak tamak veteran ini. Yang selalu duk jumpa orang tamak. Ni jumpa orang ini tak tamak. Hak ni pun tak mau terima. Pasal apa? Dia baru beli tanah 2 hari. Hak ni pun tak mau nak terima. Dia kata saya dah jual tanah tu. Jadi apa duk atas tanah semua milik dia. Kita hampa balik tu. Esok mai balik. Balik esok mai. Tanya kawan ni. Hang ada anak jantan tak? Tuan tanah hak saya. Dia tak ada anak lelaki. Kawan tanya, ada anak perempuan tak? Saya ada anak perempuan. Jadi jatuhnya hukuman hari ni kan, hampa bagi kahwin anak jantan hampa dengan anak perempuan hampa ni, bagi kahwin. Mai hampa jumpa tu, bagi kat lepas. Selesai. Redha, setuju kan. Jadi harta tu pun boleh kat lepas dia. Nampak tak? Selesai pertelingkahan tu. Ada jumpanya ni tu pun tuan-tuan. Allahu Akbar. Hak tamak pun ada. Nak tutup, nak bagi cukup mungkin 6. Di Saudi ni berlaku sungguh. Ada orang kaya. Kaya melana, orang kata, orang Kedah kata. Melana ni million A lah. Tapi waris tak ada. Waris tak ada. Maka pemegang amanah harta kawan ni suruh lantik seorang pi cari di kampung si mati ni, kot-kot lah ada waris. Walaupun jauh-jauh untuk terima ni harta ni terlalu banyak. Pak no pun pi cari jumpa. Orang kata jenis bau-bau macam jauh-jauh lah. Lepas tu memang dia dulu adik-beradik kami duduk kampung ni. Dia ni memang anak jantan tak ada, anak perempuan tak ada. Memang dia ni tak ada waris. Lepas kata esok hampa pergi ke Mekah, pergi pejabat apa ni Baitul Mal ni apa semua, pergi terima harta dah. Allah pakak bersiap pergi tuan. Ada 3 orang yang pergi. Terima seorang-seorang bukan juta-juta tuan-tuan, bilion. Terima. Sebelum keluar, pemegang amanah ni panggil, ni hampa dah terima, apa sangka apa nak terima duit sebanyak ni. Dia kata mana nak sangka kan, buah cempedak jadi buah nangka kan. Jadi macam ni lah kata hakim kata, kita kata hakim lah macam ni lah hampa pun dapat tak sangka. Boleh tak tarik 2-3 juta buat jariah untuk si mati. Kata hak pertama dia minta maaf, dia kata saya tahu kita nak dapat ni, saya plan dah di kampung saya tu saya nak buat apa kan. Jadi minta maaf lah, saya tak boleh bagi apa, semua ni saya nak balik. Hak kedua pula, ni hang terima dah banyak dah ni. Mau tak kata bagilah 2-3 juta buat jariah untuk kawan ni apa semua. Dia ni kata minta maaf, dia kata kan. Saya banyak plan ni, kepala ni katanya banyak benar nak buat dengan duit ni.
Men, saya minta maaf. Tinggi hal nombor 3. Macam tu juga ayat dah mau dah 2-3 juta ni bagilah buat apa-apa untuk jariah si mati tu. Hampa pun tak sangka nak dapat sebanyak ni apa semua. Kawan ni jawab lagi sekan. Dia kata jariah ke apa ke. Dia mau masa dia duduk hidup tu dia buat siap-siap. Ni mati duk bagi harap orang buat ni buat dia kata. Lah ni saya pun nak buat alik semua dia kata. Habis kan. Lah ni kalau ada tuan-tuan dalam pekik buatlah jariah apa sikit sebanyak. Saya pun nak buka peluang kepada tuan-tuan petang ni. Pandai Ustaz ni landing ni kan. Sebab surau kami nak tukar kapek baru. Kapek lama tu nipis sangat lah. Sebab orang mengaji duduk tu dia mengisak lama sangat. Kalau lajak sejam lagi lepas mengisak. Jadi kesan dia kepada kapek tu dia makin nipis. Kan. Macam tuan-tuan duduk tadi saya tengok tak kisak langsung. Pasal kapek baru. Kan. Jadi dia tebal elok di bawah ni pun pakai span jenis mana mahal apa semua kan. Jadi kami pi ukur-ukur baru ni adalah kos belanja adalah 50,000 kan. Lah ni kalau ikut tipan tadi saya tengok pun tak sampai 20 lagi. Jadi saya buka peluang lah kepada tuan-tuan untuk buat apa wakaf kapek di Surau Ghufran Taman Kuala Bekah Penaga. InsyaAllah saya tahu buat tabung apa. Kalau ada tabung pinjam boleh. Nah pinjam tak? Banyak mana kita boleh buat sebagai jariah kita insya-Allah selama mana orang duduk sembahyang atas tu pahala kita berpanjangan. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Ramadan ini kan. Supaya kita keluar dari Ramadan macam mana bayi yang baru dilahirkan suci bersih daripada sebarang kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan insya-Allah aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan ikut saya, amalan ni kita buat sepanjang Ramadan ni. Mungkin ada ustaz-ustaz lain yang bagi tahu nah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ni 4 benda yang Nabi sebut. 2 perkara untuk dapat kasih sayang Allah, syahadah dan istighfar, dan 2 perkara lagi Nabi kata tak dapat lari daripada dia. Kamu kena mintalah syurga Allah, mintalah jauh daripada neraka Allah. Ulama Yaman dengan himpunkan 4 perkara ni jadi satu bait yang kita baca tadi ni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Banyak kan sepanjang puasa ni kita baca, terutama dekat-dekat nak berbuka puasa tu. Himpun dah anak-anak apa semua nak berbuka puasa, 10 minit 15 minit minta tu insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.